'Cause this is my legacy. Hai, selamat datang ke Legacy.tv. Mari saya bacakan daripada Injil Markus daripada bab yang kedua, daripada ayat yang ke-18 hingga ayat ke-22. Dan saya akan bacakan daripada AVB, Alkitab versi Borneo. Pada suatu masa ketika para murid Yohanes Pembaptis dan murid orang Farisi berpuasa, beberapa orang datang kepada Yesus lalu bertanya, "Murid Yohanes Pembaptis dan murid orang Farisi sedang berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Yesus menjawab, "Patutkah tetamu dalam jamuan perkawinan berpuasa semasa pengantin lelaki masih bersama mereka? Selagi pengantin lelaki ada bersama mereka, tidaklah mereka berpuasa. Tetapi akan tiba masanya pengantin lelaki diambil daripada mereka. Pada masa itulah mereka berpuasa. Tiada siapa akan menampal pakaian lama dengan perca kain baru, kerana tampalan baru itu akan mengecut dan semakin koyaklah pakaian lama. Begitu juga, tiada siapa menuangkan air anggur ke dalam kilbat kulit yang lama. Kalau dilakukan, air anggur baru akan memecahkan kilbat dan kedua-duanya terbuang. Air anggur baru mesti dituangkan ke dalam kilbat yang baru." Melalui petikan yang kita baru baca, saya mendapati bahawa ini ialah isu tentang berpuasa. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Tuhan mengarahkan ataupun memerintahkan orang Israel untuk berpuasa berapa kali? Berpuasa satu hari setiap tahun, satu hari setiap tahun. Itu pun pada hari the Day of Atonement ataupun pada hari pendamaian. Itu yang diwajibkan ataupun sesuatu yang diharuskan. Selain daripada itu, dalam perjanjian lama itu dilihat sebagai suatu disiplin ataupun sesuatu yang orang Israel ataupun sesiapa saja yang ingin berpuasa untuk mencari Tuhan. Tetapi kalau menurut hukum, mereka hanya perlu berpuasa satu kali saja ataupun satu hari saja dalam setahun. Itu pun pada hari the Day of Atonement ataupun pada hari pendamaian. Tetapi bagi orang Farisi, sejak dalam perjanjian baru, apa yang mereka lakukan ialah mereka lebih lagi, mereka over sedikit. Mereka seperti ingin menurut firman Tuhan, tetapi mereka buat over. Okay? Bagaimana mereka over? Cara orang Farisi buat disiplin berpuasa ialah mereka berpuasa bukan satu hari ataupun satu kali dalam masa setahun, mereka buat lebih lagi. Mereka buat 2 kali dalam masa 1 minggu. 2 kali dalam masa 1 minggu, iaitu pada hari Isnin dan juga pada hari Kamis. Dan ini menjadi tradisi mereka. Walaupun kita melihat di dalam Alkitab, tidak ada mewajibkan ataupun tidak ada yang mengharuskan orang Israel untuk berpuasa 2 kali seminggu. Mereka yang over, dan itu menjadi tradisi mereka. Dan apabila mereka melihat para murid Yesus tidak berpuasa, mereka bertanya, kenapa para murid Yesus tidak berpuasa seperti kami, iaitu orang Farisi, dan juga para pengikut Yohanes Pembaptis. Dan dari situ Yesus menjawab. Dan kamu kena ingat, persoalan ini, konteks dia adalah tentang berpuasa. Oleh itu saya ingin berkongsi kepada kita 3 prinsip berpuasa yang kita harus lihat di dalam petikan ini. Banyak lagi prinsip yang lain, tapi dalam petikan ini 3 perkara yang kita harus tahu tentang berpuasa. Yang pertama ialah jangan memaksa orang berpuasa. Jangan memaksa orang berpuasa. Seringkali kita mendengar bahawa orang cakap, "Oh, kamu harus berpuasa begini. Oh, kamu mesti berpuasa begini." Jangan memaksa orang untuk berpuasa. Itu apa yang orang Farisi ingin lakukan kepada Yesus dan juga para muridnya. Mereka ingin paksa bahawa, "Oh, kenapa mereka tak ikut kami punya skill? Oh, kenapa mereka tak ikut tradisi? Oh, kenapa mereka tak ikut pengikut Yohanes Pembaptis dan juga orang Farisi?" Dan mereka mahu orang mengikuti tradisi mereka. Padahal kita tidak perlu dipaksa untuk berpuasa. Tidak ada bulan untuk kita berpuasa, tidak ada tahun untuk kita berpuasa, tidak ada hari khas untuk kita berpuasa. Jangan memaksa orang untuk berpuasa. Itu kalau kita menurut firman ini, mereka orang Farisi seakan-akan ingin menyuruh para murid Yesus untuk berpuasa juga sama seperti mereka. Dan kenapa kita perlu ikut mereka? Apa yang mereka lakukan ialah tradisi yang mereka cuba tokok tambah. Kita hanya ikut firman Tuhan. Dan dari segi berpuasa, jangan memaksa diri kamu berpuasa, dan pada masa sama juga jangan biarkan orang lain memaksa kamu berpuasa. Seperti apa yang dilakukan oleh orang Farisi dalam petikan yang kita baca ini. Dan yang kedua ialah berpuasa harus ada sebab ataupun tujuan. It must have a reason. Kenapa kita berpuasa? Dan kalau kita lihat bagaimana Yesus menjawab mereka, apabila dalam jamuan perkawinan, adakah dalam jamuan perkawinan kamu cakap apabila perkawinan kan selalunya makan-makan. Adakah kamu akan bercakap, "Oh, saya tak mau makan, saya berpuasa."
Tidak patut kamu pergi ke jamuan perkawinan dan kamu tidak mahu makan. Itu masa yang tidak tepat. Jadi apa yang Yesus katakan, apabila pengantin lelaki diambil daripada mereka, barulah pada masa itu mereka berpuasa. Dan ini juga membuktikan bahwa Yesus Yesus mahu ataupun menyangkakan bahwa kita akan berpuasa. Tetapi apabila kita hanya berpuasa, apabila pengantin lelaki, yaitu simbolik untuk Yesus ataupun gambaran untuk Yesus, apabila Yesus diambil, yaitu selepas Yesus dibangkitkan semula, kemudian Yesus naik pergi ke takhta, Yesus dimuliakan, apa yang terjadi ialah pada masa itulah, sejak daripada itu, barulah kita berpuasa. Kenapa? Kerana tidak ada pengantin lelaki lagi. Pada masa itu, berpuasa harus ada sebab dan juga ada tujuan. Selagi mereka ada bersama dengan Yesus, yaitu anak Allah, kenapa mereka perlu berpuasa? Kan Yesus ada bersama dengan mereka. Apabila Yesus sudah tidak lagi bersama dengan mereka, kerinduan itu yang menyebabkan kita ingin berpuasa. Jadi berpuasa harus ada sebab dan harus ada tujuan. Mungkin sebab dia pada masa itu kamu sedih. Apabila Yesus tidak ada bagi para murid Yesus, Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka secara fizikal. Ya, melalui Roh Kudus, tetapi Yesus tidak ada secara fizikal. Dan apabila mereka berpuasa, ada sebabnya. Mungkin kerana mereka sedih ataupun mereka perlu communion ataupun relationship with Christ. Dan juga masa berpuasa ialah masa untuk mencari Tuhan. Dan Yesus katakan selagi ada pengantin lelaki, selagi Yesus ada bersama dengan mereka, kenapa perlu berpuasa? Sebab tidak ada tujuan dia, tidak ada sebab utamanya. Kecuali apabila Yesus diambil, barulah kita berpuasa. Sehingga kan pada masa ini. Dan salah satu sebab utama kenapa kita berpuasa ialah kerana kita ingin mencari Tuhan. Kita ingin terus bersama dengan Yesus. Yesus tidak bersama dengan kita. Oleh itu kita berpuasa kerana kita ingin ada hubungan intim dengan Yesus. Dan itu ialah poin yang kedua. Poin yang ketiga ialah berpuasa harus menurut perjanjian baru ataupun menurut era baru. Itu yang Yesus katakan bahawa air anggur baru mesti dituangkan ke dalam kirbat yang baru. The new wine must be put in the new wine skin. Dan begitu juga dengan gambaran seperti pakaian yang lama. Kalau kamu tampal dia dengan kalau pakaian lama kamu tampal dengan kepingan yang baru, itu akan merosakkan pakaian. Jadi inya tidak sesuai. Dan apa yang Yesus katakan ialah dari segi berpuasa, kita harus tidak lagi menurut dalam perjanjian lama. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak perlu lagi menyambut hari the day of atonement ataupun hari pendamaian. Kita sudah hidup dalam perjanjian baru. Jadi apabila kita berpuasa, kita menurut perjanjian baru ataupun dalam era baru. Bukan lagi perjanjian lama. Dan juga begitu juga kita juga tidak mahu mengikuti cara orang lain berpuasa ataupun cara agama orang lain berpuasa, sebab itu bukan cara kita. Cara kita ialah menurut cara Yesus, era baru. Jangan terikut-ikut dengan cara orang berpuasa. Begitu juga bukan hanya jangan ikut dalam perjanjian lama, sebab kita tidak lagi hidup dalam perjanjian lama. Jangan lagi ikut bagaimana orang lain berpuasa ataupun agama lain berpuasa. Dan juga apabila kita berpuasa menurut perjanjian baru, itu ialah fokus kita kepada Yesus. Fokus kita, mata kita ditujukan apabila kita berpuasa. All this focus must be in Christ. Fokus kita ialah Yesus Kristus. Ataupun dalam gambaran yang Yesus bagi ini, dia mengatakan apabila pengantin lelaki diambil, fokus kita ialah kepada pengantin lelaki ataupun kepada Yesus Kristus. Bukan tentang keperluan kita, walaupun memang keperluan kita, tetapi fokus kita yang utama ialah kepada Yesus Kristus. Kenapa? Ini ialah berpuasa pada menurut perjanjian baru ataupun pada era baru. Dan apabila kita berpuasa dalam era baru, dalam perjanjian baru, apabila kita berpuasa, ianya tidak lagi dipanggil sebagai commandment. Ianya bukan suatu perintah, tetapi dilihat sebagai suatu disiplin. Kalau kita ingin mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus, kita harus ada disiplin. Berdoa, berpuasa, bersedekah, dan sebagainya. Itu menjadi disiplin kita. Dan bukan lagi menjadi perintah. Tidak ada orang boleh memerintah kita untuk berpuasa. Dan berpuasa ialah bukan suatu kemestian. Tetapi, kalau kamu betul-betul mengikuti Yesus, Yesus berpuasa, jadi kita juga berpuasa. Tetapi ianya bukan perintah. Ianya sepatutnya menjadi disiplin ataupun kerinduan kita untuk berpuasa. Jadi 3 perkara ini yang saya perhatikan dalam petikan ini. Banyak lagi petikan lain yang kita boleh perhatikan dalam petikan ini. Jangan memaksa orang berpuasa. Dalam perjanjian baru, jangan memaksa orang berpuasa. Yang kedua, berpuasa harus ada sebab dan juga tujuan dia. Jangan tidak ada sebab. Jangan hanya kerana orang berpuasa, kamu pun berpuasa. Jangan begitu. Ataupun ada orang berpuasa pada hari Lent. Saya tidak, sebab
Ya, tidak dalam Alkitab. Tetapi kalau kamu mau berpuasa, pergi berpuasa, tapi cari tujuan dan juga sebabnya. Kalau tidak ada sebab dan tujuan, tidak perlu berpuasa. Dan yang ketiga adalah berpuasa harus menurut perjanjian baru ataupun dalam era baru. Bukan lagi jadi suatu perintah, tetapi menjadi suatu disiplin ataupun kerinduan kita untuk berpuasa. Kita mahu berpuasa. Dan itu yang saya perhatikan tentang prinsip-prinsip berpuasa. Dan secara ringkasnya, kalau kita lihat dalam Matius bab yang ke-6, ayat ke-16 hingga ayat ke-18, Yesus di sana mengatakan tentang apa yang harus kita lakukan apabila kita berpuasa. Apabila kamu berpuasa, jangan tunjukkan muka lesu seperti orang munafik. Mereka memperlihatkan wajah menderita supaya semua orang tahu mereka berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka itu sudah pun mendapat ganjaran mereka. Ketika berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah mukamu supaya orang tidak tahu kamu berpuasa. Biarlah puasamu hanya diketahui oleh Bapamu yang tidak dapat dilihat dengan mata. Bapamu melihat perbuatanmu yang tersembunyi itu dan memberikan ganjaran kepadamu. Dan ini yang saya perhatikan. Apabila kita berpuasa, jangan coba munafik, jangan kita coba hipokrit untuk bagi tahu orang kita berpuasa. Dan yang kedua ialah kita harus merahsiakannya. Sebaik yang mungkin kita coba rahsiakannya. Dan ini adalah di antara kamu dengan Bapa kita yang di surga. Kita ingin fokus kepada Yesus, dan ini ialah antara kamu dengan Bapa yang di surga. Dan begitu juga apabila kita berpuasa, disebabkan kita ada kerinduan dengan Yesus Kristus, dan juga kita ingin mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Apa yang dikatakan di sini inilah kita akan mendapatkan ganjaran. Tetapi jangan ganjaran itu jadi fokus kamu. Tetapi pada masa sama, apabila kamu berpuasa, kamu akan dapat ganjaran juga. Apabila kamu perlukan sesuatu, kamu berpuasa. Apabila kamu mahukan keputusan daripada Tuhan, kamu mahu lebih serius, mahu mendengar Tuhan. Dan apabila Tuhan menjawab persoalan kamu, dan itu ialah ganjaran kamu. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya.